Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insya-Allah pada hari ini, pada ketika ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang hukum mencintai Nabi serta takrif dan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Khairul Mustaqim Mikul Azman, Labometrik D181106618. Hari ini bahagian saya ialah hadis berkaitan dengan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya. Hadis yang kami bawa ialah riwayat Bukhari nombor 15. Yang mana hadis ni berbunyi An Anas radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hinggalah ia lebih mencintai aku daripada dirinya, daripada kedua ibu bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis ini riwayat Bukhari nombor 15. Hadis ini statusnya ialah hadis sahih. Yang mana saya ringkas saya nak kongsikan. Di situ ada maksud daripada hadis tersebut. Jadi saya nak terangkan apakah yang disebut dalam hadis ini ialah Nabi menyebut setiap orang yang beriman ini tidak sempurna imannya sehinggalah dia mencintai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya. Sebab Nabi ada sebut dalam tu wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya, dan diri kita juga termasuk dalam manusia. Nabi sebut wan nasi ajma'in tu bermaksud mencintai Nabi lebih daripada seluruh manusia tu, termasuk kepada diri kita sendiri. Jadi sekiranya kita ingin menyempurnakan iman kita, kita perlulah mengasihi Nabi, mencintai Nabi melebihi segala-galanya, termasuk diri kita sendiri. Wallahu alam. Kita pergi kepada biodata Anas bin Malik, iaitu perawi kepada hadis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya. Okey, nama penuh Anas bin Malik ni ialah Anas bin Malik lah, tetapi ada penambahan di belakang iaitu Al-Ansari. Beliau ni dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Madinah. Beliau lahir dari Bani Khazraj, meninggal 93 tahun selepas hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di Basrah. Beliau hidup selama 103 tahun. Beliau merupakan sahabat terakhir yang meninggal dunia. Nama ibu kepada Anas bin Malik ialah Ummu Sulaim, dan bapanya pula ialah Malik bin Nadir. Anas bin Malik Al-Ansari ini orang Madinah, lahir di Madinah, membesar pun di Madinah. Satu hari, macam mana beliau ni boleh jadi seorang perawi hadis, antara perawi hadis yang banyak lah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana satu hari Nabi ni berhijrah ke Madinah. Ketika tu dia masih lagi lah, masih remaja lah waktu tu. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah tu, ketika sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh beliau, yang mana beliau ni diutuskan oleh ibunya sebagai pelayan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab Nabi ni spesial kan, Anas bin Malik ni selesa duduk dengan Nabi. Kemudian dia membesar dengan Nabi, dia mendampingi Nabi daripada kecil, dia memenuhi segala keperluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membesar dengan Nabi. Beliau ni pernah diajar oleh Nabi, yang mana ketika nak makan tu, Nabi cakap dah baca doa dulu sebelum makan. Kemudian Nabi cakap lagi, ambil makanan yang hampir dengan kita dulu. Maksudnya kata hormatlah makanan tu kan. Itu antara apa yang Nabi ajak kepada Anas bin Malik. Macam mana Anas bin Malik ni boleh jadi perawi hadis yang banyak kan? Kita balik kepada perkara tersebut. Caranya lah, beliau ni kan membesar dengan Nabi, mendampingi Nabi. Secara tak langsung beliau mendengar apa yang Nabi katakan. Beliau mendengar kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi. Kemudian beliau ni
melihat apa yang Nabi lakukan. Beliau memerhati sifat perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ada di dalam kebanyakan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hal demikian, kalau kita perasan dalam hadis tersebut, dia sebut Anas radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, yang mana benda tu Nabi lihat ataupun maafkan saya, yang mana benda tu Anas kata Nabi sebut benda tu. Nabi Anas, maknanya Anas dengar lah benda tu keluar pada mulut Nabi. Itu salah satu contoh macam mana dia boleh jadi perawi hadis yang banyak. Kemudian spesialnya Anas ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, pernah berdoa yang mana dia lebih kurang macam Rasulullah minta, ya Allah, berikanlah Anas bin Malik ni harta dan anak yang banyak, dan berkahilah umurnya. Sampai satu hari tu Anas bin Malik berkata, sungguh aku menyaksi bahawa hartaku melimpah dan anak cucuku hampir 100 pada hari ini. Ketika Anas sebut tu, hampir 100 anak dan cucu ya. Wallahu alam, itu sedikit perkongsian berkaitan dengan perawi hadis tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Mumtazah selaku guru kita yang membimbing kita dalam mempelajari hadis maudhu'i, dan sahabat-sahabat sekalian, apa kabar? Moga antum semua sehat dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan menyambung sahabat saya, saudara Mustaqim tadi, yaitulah saya akan menyambung dalam poin yaitulah ta'rif beriman dan mencintai Nabi dan hukum beriman serta menghina Nabi. Sebelum kami masuk kepada poin ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama yang diberi Muhammad Izairi Azriansyah bin Muhammad Azrin. Nomor metrik di 183111087. Baik, bismillah, mohon izin. Kita masuk kepada yang pertama, yaitulah beriman kepada Nabi. Jadi maklum, iman itu kita ketahui, hal itu maklum. Maka kita lihat slide, yaitulah iman dari segi bahasa bermaksud percaya. Maka hal ini maklum, kita sangat ketahui bahwasanya iman itu dari segi bahasanya bermaksud percaya. Adapun dari segi istilah, iman membawa maksud mengucap dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota. Maka itu iman, ta'rif iman yang kita ketahui. Maka kalau kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh kategorikan maksud iman itu untuk beriman kepada Rasulullah. Macam mana konsep yang kami lakukan, yaitulah pendekatan yang kami buat, yaitulah maka di sini beriman pada Nabi setelah mengetahui ta'rif iman itu, jelas bahawa beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah mengucap dua kalimat syahadah, yang di mana dalamnya itu ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula, membenarkan dengan hati. Maka pendekatan yang kami ambil dengan beriman kepada Rasulullah ini adalah membenarkan dengan hati pula bermaksud membenarkan seluruh risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'rif iman dari sudut istilah yang terakhir, yaitulah mengamalkan dengan anggota. Maka yang pendekatan yang kami ambil yaitulah dengan melaksanakan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beriman kepada Rasulullah ini juga merupakan salah satu daripada rukun iman. Yang kedua, yaitu kita perlu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun Islam pun yaitulah mengucap dua kalimat syahadah yang pertama. Dan di dalam rukun Islam, yaitu mengucap dua kalimat syahadah, ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalamnya. Itu yang pertama. Okey.
Kita masuk dalam bab dalil beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yakni surah An-Nisa ayat 36, ayat 136. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablik." Baik, itu maksudnya adalah, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab. Kitab itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Samawi yang kita ketahui, ada Injil, Taurat, dan Zabur. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, hari kemudian, yakni hari akhirat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surah An-Nisa ayat 136. Maka jelas, beriman kepada Rasulullah adalah perkara yang wajib bagi semua orang Islam, dan kita tidak boleh menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi mengatakan baginda, seorang yang penipu, seorang yang pereka cerita dan seumpamanya. Maka hal itu amatlah ditegah dalam agama kita. Baik, kita masuk pula dalam bab mencintai Nabi. Apa itu? Kita masuk dulu dalam bab apa maksud cinta. Kita kenali cinta ini, apa yang kita paham dengan cinta. Baik, cinta itu dari segi bahasanya ialah suka. Dan semua orang mempunyai perasaan cinta. Cinta akan kereta, cinta akan pasangan, cinta akan harta, cinta akan dunia, cinta akan anak, dan seumpamanya. Jadi cinta dari segi istilah ialah rasa kasih sayang yang muncul dari lubuk hati seseorang yang terdalam untuk rela berkorban tanpa mengharapkan balasan apapun dan dari siapapun, kecuali balasan yang datang dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fahami konsep cinta ini, sahabat-sahabat sekalian, iaitulah satu hal di mana cinta ini melahirkan perasaan suka dan perasaan ingin berkorban tanpa balasan apapun. Maka jika seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berkorban untuk melakukan perjuangan Rasulullah, yaitulah menyampaikan dakwah tanpa mengharapkan balasan apapun, bahkan daripada sesiapa pun. Dia tidak mengharapkan balasan kecuali balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah balasannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dikenali sebagai mardhatillah. Jadi jika seseorang itu mencintai Allah, maka secara tidak langsung ia perlu mengikuti Nabi. Sebabnya, dan secara tidak langsung juga dia akan mencintai Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah Subhanahu wa taala, ikutilah daku, yakni ikuti Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi kamu. Jadi bila kita cinta kepada Allah, kita akan ikut Rasulullah, dan secara tidak langsung kita pun akan automatik cinta kepada Rasulullah. Dan apakah balasan jika Allah sudah mengasihi ataupun mencintai kita? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu dalam bab mencintai Nabi. Terusnya, yaitulah hukum beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum beriman kepada Rasulullah?
Jadi maklum hal ini, hukum beriman kepada Rasulullah ialah wajib, disebabkan tidak di dalam kalimat syahadah. Sebelum kita masuk kepada slide, dalam kalimat syahadah pun tidak lengkap kalimat syahadah itu kalau tidak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk dalam slide, yaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 165. Yaitulah kata Allah yang bermaksud Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka dalam ayat ini jelas menunjukkan bagaimana kita hendak beriman kepada ataupun mempercayai berita yang disampaikan oleh para rasul itu, melainkan beriman kepada rasul. Jadi hukum beriman ini kepada rasul ini adalah wajib. Baik. Dan slide yang terakhir yaitulah hukum menghina Nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum menghina Nabi? Kita rujuk dalam slide, hukum menghina Nabi ialah haram. Haram. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-61, yaitu yang bermaksud, dan di antara mereka, yakni yang munafik itu, ada orang-orang yang menyakiti Nabi sambil berkata bahwa dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan ayat terakhirnya, disitulah hukum, kita ketahui bahwasanya hukum menghina Nabi ini adalah haram. Apa kata Allah? Ayat terakhir surah At-Taubah ayat ke-61, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Dan kita merujuk kepada pendapat ulama, yaitulah Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku mendengar Abu Abdillah berkata, barang siapa yang mencerca ataupun dikenali sebagai menghina, menjatuhkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menjatuhkan marwah baginda, sama ada orang Islam atau orang bukan Islam, maka mereka hendaklah dibunuh. Aku berpendapat bahawa dia perlu dibunuh tanpa perlu disuruh untuk bertaubat. Di dalam kitab Al-Sarim Al-Maslul ala Syatim Al-Rasul, kami dapat rujukan ini daripada penerangan mufti wilayah. Jadi itu sahaja sahabat-sahabat sekalian, moga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Zafran Biro Syamizam. Nombor metrik saya di 181-10589. Hari ini saya akan membentangkan tentang cara-cara mencintai Nabi. Okey, cara-cara untuk mencintai Nabi yang pertama ialah dengan mengenal siapa Nabi kita. Okey, cara kita untuk mengenal Nabi kita seperti contoh Rasulullah SAW. Kita mestilah mengetahui latar belakang beliau. Kita perlulah mengetahui sejarah, perkembangan sejarah hidup beliau maupun dari segi pengorbanan. Hal ini kerana pepatah Melayu pernah mengatakan, tak kenal maka tak cinta, setelah mengetahui barulah kita memahaminya. Okey, yang kedua ialah cara-cara kita untuk mencintai Nabi kita ialah dengan mengikut ajaran dan beramal dengan sunnahnya. Hal ini kerana Allah SWT telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 yang bermaksud,
jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Okey, seterusnya cara-cara kita untuk mencintai Nabi yang ketiga ialah berdoa untuk keluarga, para sahabat dan para pengikutnya Nabi seperti Rasulullah SAW, kerana berdoa itu merupakan senjata utama umat Islam untuk memohon perlindungan daripada Allah yang satu. Okey, yang cara-cara untuk kita mencintai Nabi yang keempat ialah dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Okey, saya ada satu kisah berkenaan dengan berselawat. Ada pada satu zaman ni yang mana saya dengar ni daripada ustaz saya tak tahu ini sahih ke apa, tapi memberi impak kepada saya lah. Okey, kisah dia begini. Seorang bapa, anaknya perempuan, tetapi rasanya ibunya meninggal kot. Ayah dia ni memang seorang yang melakukan kemungkaran seperti berjudi, minum arak dan sebagainya. Okey, pada saat ketika ketika dia sedang sakit tenat ataupun orang kata dia nak hampir meninggal dunia, orang kampung begitu terkejut apabila selepasnya dia meninggal, ada seorang yang mengerjakan jenazah bapa seorang wanita ni, lalu bertanya kepada anaknya, kenapa wajah ayah kamu begitu berseri apabila saat meninggal, sedangkan dia selalu mengerjakan benda-benda yang kemungkaran. Jawab anaknya begitu terkisahlah kerana anaknya berkata ayah dia sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebelum dia tidur. Hal ini kerana siapa kita untuk menghukum orang yang melakukan kemungkaran kepada terhadap dunia ni, sedangkan ia merupakan kita tak tahu, belum jangka lagi untuk yang terbaik untuk dia. Maka terbukti dekat situ bahawa dia diterima oleh syafaat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun dah berjanji bahawa sesiapa yang bersalawat ke atasku akan aku memberi syafaat ke atasnya. Okey, yang terakhir, cara-cara untuk kita mencintai Nabi Muhammad, Nabi kita, iaitu dengan mengerjakan apa yang disukai oleh Nabi. Iaitu seperti contoh yang kita nampak sekarang ni, Nabi suka bela kucing. Okey, Nabi sentiasa membuat kebaikan kepada haiwan peliharaannya. Tak salah pun untuk kita nak untuk bela haiwan kesukaan Nabi, kerana itu merupakan satu kebaikan, satu perkara yang disukai oleh Nabi kita. Okey, sekian. Okey, seterusnya kita terus kepada perbentangan yang kedua, iaitu kelebihan serta kepentingan mencintai Nabi. Okey, kelebihan serta kepentingan mencintai Nabi ni, yang pertama ialah dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Hal ini kerana kita percaya bahawa Allah itu wujud. Maka dengan itu kita dapat mengukuhkan lagi akidah kita terhadap Allah SWT. Okey, kelebihan serta kepentingan mencintai Nabi yang kedua ialah dengan mengamalkan konsep amar makruf dan nahi munkar. Okey, seperti yang kita tahu bahawa Nabi kita ni telah mengajar kita bahawa apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh itu, dengan sebab itulah apabila kita dapat mengenali ataupun belajar semua tu, kita dapat memegang konsep apa yang perlu buat dan apa yang tak perlu buat. Okey, seterusnya yang ketiga, kelebihan dan serta kepentingan mencintai Nabi yang ketiga ialah dapat menjadikan diri seorang pemimpin yang warak, cekap, bersih, amanah, adil dan bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu perintah.
Hal ini kerana kita dapat menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin Islam yang berjaya ataupun seorang pemimpin Islam yang dikehendaki oleh orang ramai. Di sinilah kita dapat meyakinkan diri kita sebagai seorang pemimpin yang sempurna. Okey, seterusnya yang keempat, kelebihan serta kepentingan mencintai Nabi ialah mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, apabila kita dah beriman, apabila kita memegang enam rukun iman ataupun beriman dengan segala yang disarankan oleh agama Islam, iaitu kita pegang dua dalam kehidupan kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan itu Allah menjanjikan kita, apabila kita memegang dua ini, maka kebahagiaan kita terjamin di dunia dan di akhirat. Okey, yang terakhir, yang kelima ialah daripada kepentingan mencintai Nabi ini ialah menegakkan hukum dan perundangan Islam. Okey, dengan ini kita dapat membina tamadun kita yang sempurna apabila kita dapat menegakkan hukum ataupun perundangan Islam ni dari segi hukum-hukum ataupun dari segi syariah-syariah Islam. Maka dengan ini kita dapat meningkatkan lagi tamadun Islam yang lebih baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Awis Mustaqim bin Ahmad Hamdan. Nombor metrik saya D182106557. Baik, pada hari ini, pada malam ini, hari ini, pada ketika ini saya akan menyambung daripada rakan-rakan saya tadi untuk bahagian terakhir, iaitu bahagian pengajaran daripada hadis yang kami dipilih untuk hari ini, untuk projek hal ini. Okey. Jadi pengajaran yang pertama ialah kesempurnaan iman itu menuntut kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah. Yang seterusnya, kesempurnaan iman seorang mesti meletakkan rasa cinta kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada ibu bapa, anaknya dan juga manusia seluruhnya. Okey, merujuk kepada nombor 2. Okey, memang benar siapa tak sayang ibu bapa ataupun ahli keluarga. Tetapi kita kena tahu, kita mesti meletakkan kepentingan yang lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau ialah nabi kita, rasul kita, penghulu segala rasul. Dan kita juga bertuah kerana dapat merasa menjadi sebagai umatnya. Sebab apa? Pernah saya dengar ada yang mengatakan umat yang akan lebih masuk terdahulu berbanding umat Nabi lain ialah umat kita, Nabi Muhammad. Andai kata dihisap ataupun dihitung pada hari di pengakhiran nanti, di akhirat sana, kita akan dihitung dulu. Dan jikalau berkemungkinan berlaku baik kepada kita akan masuk ke syurga dulu, insya-Allah. Baik, seterusnya saya sambung selepas ini. Baik, seterusnya selepas nombor 3 ialah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mesti melebihi kecintaan kepada diri sendiri atau hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Sayyidina Umar kecintaan yang sebenar seperti diriwayatkan Allah bin Hisham radhiyallahu anhu. Ia berkata, mafhumnya, kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memegang tangan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apa pun selain diriku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni Allah Subhanahu wa taala.
hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada baginda, sesungguhnya sekarang demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang yakni engkau benar wahai Umar. Hadis riwayat Bukhari nombor 6632. Okey, status untuk hadis ini ialah hadis sahih. Nabi dalam hadis ini menerangkan bahawa sahabat Nabi yang kita tahu Khalifah Rashidin yang kedua sangat mencintai Nabi, meletakkan Nabi sangat tinggi tahapnya, pangkatnya, darjatnya, melebihi apa-apa pun, melebihi dirinya sendiri. Ya. Okay. Itu sahabat, ya, yang orang kata memang ada segala benda. Kalau kita dengar sejarah pasal sirah pasal Umar Ibn Khattab, kita tahu yang bahawasanya dia ni memang digeruni, dan juga memang orang kata kalau syaitan ataupun apa sahaja makhluk yang nampak akan bertempiaran lari kerana terlampau takutnya kepada terlampau gerunnya kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab ini. Okey, yang keempat, kecintaan kepada Rasulullah SAW mesti didahului dengan kecintaan kepada Allah. Mencintai Rasulullah adalah cinta kerana Allah. Baik, seterusnya untuk yang nombor 5, kecintaan kepada Rasulullah SAW mesti diperlihatkan dengan lisan dan perbuatan. Bukti cinta dengan mencontohi sunnah Nabi dalam ibadat dan amalan. Okey, seperti mana kita tahu, bukanlah kita boleh kira sunnah Nabi ni terlampau banyak. Ya, terlampau banyak boleh kita ikut. Sama ada daripada segi ibadat ataupun amalan seharian kita. Contohnya makan, mandi. Ialah perbuatan yang biasa kita lakukan juga banyak yang dititik beratkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnahnya. Okey, seterusnya nombor 6, kecintaan kepada Rasulullah SAW wajar ada di dalam diri kita, kerana tak kala Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, dibaling batu. Masya Allah. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti untuk menyebarkan dakwah Islam yang mana kesannya hingga ke hari ini kita dapat merasai nikmat iman dan Islam. Justru itu baginda Nabi Muhammad SAW layak kita imani dan cintai melebihi sesuatu di atas muka bumi ini. Ya, betul. Baik, seterusnya kita terus kepada isu semasa. Isu semasa yang saya jumpa ialah isu semasa yang negatif di Paris. Akhbar mingguan satira Perancis Charlie Hebdo yang menjadi sasaran penembak beragama Islam pada 2015. Okey. Minggu ini mahu menerbitkan semula kartun kontroversi menghina Nabi Muhammad SAW yang menjadi punca serangan itu. Difahamkan tindakan itu adalah bagi menandakan bermulanya perbicaraan pasangan adik-beradik Said dan Sharif Kouachi melakukan serangan bersenjata di penjabat akhbar itu di Paris. Seramai 12 orang termasuk beberapa kartunis terkemuka Perancis terbunuh dalam tragedi 7 Januari 2015 itu. Baik. Seterusnya, di tengah-tengah muka akhbar itu adalah kartun Nabi Muhammad SAW yang dilukis kartunis Jin Kabut atau juga dikenali sebagai Kabu yang maut dalam serangan itu. Kumpulan pengarangnya menulis bahawa inilah masa yang tepat untuk menerbitkan semula kartun itu dengan mengatakan ia adalah keperluan bagi menandakan perbicaraan itu telah bermula. Kami sering diminta sejak Januari 2015 untuk mencetak semula karikatur Nabi Muhammad SAW, namun enggan berbuat begitu. Bukan kerana ia dilarang, maka undang-undang membenarkan kami berbuat begitu. Baik, jadi sebagai pengakhirnya saya merasakan bahawa tindakan yang dilakukan oleh kartunis-kartunis tersebut amatlah tidak wajar. Kerana apa? Saya pernah mempelajari sesuatu daripada guru saya
daripada ustazah saya, Ustazah Mumtazah. Dia mengatakan dalam kelasnya, jika kita mengata kepada agama lain, ibarat mengata kepada kita semula. Kerana apa? Di dalam Islam amatlah menegah ataupun melarang umatnya untuk melakukan perkara yang sebegini rupa. Oleh itu, agama-agama lain serta bangsa-bangsa lain dapat memahami perkara yang tidak akan membangkitkan perkara sensitiviti tentang agama ataupun masyarakat. Baik, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan mengakhiri bagi kumpulan ini. Secara kesimpulannya, saya merasakan bahawa penting untuk kita menanamkan sifat ataupun memupuk sifat untuk menyayangi Rasulullah lebih daripada segalanya. Kerana apa? Rasulullah mempunyai pengorbanan yang terlampau besar. Jika kita nak menghitung dengan segala perbuatannya, usaha kita untuk 10 tahun tidak akan terbayar dengan setitik peluhnya. Kerana apa? Pengorbanannya terlampau besar. Pengorbanan para sahabat sudah cukup besar, apatah lagi kalau pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.